Aha. Jadi dalam tempoh tersebut pada tahun 2000, akibat sukar nak dapat dengan pekerjaan, saya pun mencuba pelbagai jenis perniagaan. Kan, tak kira lah apa peluang orang kata nak jadi ejen insurans ke, nak buat direct selling ke, ataupun nak buat bisnes apa sajalah, kan. Tak cukup bagus. Dia cakap lah, saya pernah menjadi ejen insurans syarikat, saya pernah terlibat dalam MLM syarikat. Beritahu nak syarikat apa? Boleh Cerita je. True story. Your story. takut panjang sangat pula kan? Tak apa, ceritalah. Ini credibility. Cerita. Saya pernah mencuba untuk menjadi ejen insurans Syarikat. Takaful Malaysia. Aha. Dan saya pernah tapi ketika tu untuk menjadi ejen dia perlu menduduki satu peperiksaan. Yang mana bila saya dah peperiksaan tersebut saya tak pergi sebenarnya. Pergi menaik kursus tapi saya tak sit dia punya exam. Sebab saya kurang berminat dalam bidang tersebut. Kemudian saya pun mencuba MLM kan, syarikat yang saya pernah cuba zaman itu apa nama, saya lupa Apa? Amway, Causeway. Apa Macam way lah. macam-macam way lah kan. Macam-macam way. Dan daripada itu banyak yang syarikat yang saya ni banyak yang skim sekejap sementara 6 bulan kan, ada yang 1 tahun 2 tahun begitu tutup company lah. Emas pernah terlibat? Ya. Emas. Mas pun pernah juga terlibat. Oh, pernah juga? Mas pun pernah terlibat. Saya lupa nama company tu. Tapi suruh beli 1 lot, 2 lot, 3 lot Etika kot. Saya lupa nama apa dah. Okey. Dah lupa tahun 2000 dulu kan. Memang masa ketika tu memang tengah hot lah kan. Memang Tengah hot. Dan saya terpengaruh disebabkan apa nama ni, testimoni mereka memang hebat-hebat, pendapatan pun banyak. Dan ketika itu saya tengah mencari peluang. Tapi apabila saya masuk kan, dah keluar modal, tapi akhirnya Bank negara serbu. syarikat tersebut pun hilang. Saya salahkan bank negara. Katalah, saya salahkan bank negara. Agaknya siapalah pegawai penyiasat je waktu itu kan. Masa tu belum ada pegawai penyiasat lagi. Kemudian akhirnya saya balik ke kampung. Balik kampung. Berjumpa dengan bapa saudara saya. Di Manjung lah. Di Manjung. Berjumpa dengan dia untuk saya bersama dengan dia menjadi kontraktor lah. Okey. Jadi dalam tempoh tersebut, daripada dia tak ada projek, saya pun cuba-cuba dapat projek, dapatlah juga untuk cari makan kan. Projek kecil 1 juta, 2 juta. Dan saya dijanjikan adalah bahagian saya di sana. Dalam 10%, 20%. Tetapi Bapak saudara saya. Teruk tu bapak saya. Walaupun projek dah masuk, saya uruskan dekat tersebut daripada mula dapatkan projek sehinggalah siap projek sampai tutup akaun. Akhirnya saya cuma dibayar gaji semata-mata. Kan? Dan tidak seperti dijanjikan. Tidak seperti yang dijanjikan. Akhirnya saya cuba membuka syarikat saya sendiri sebagai kontraktor. Pada masa tersebut tahun 2003 2004 tu saya buka syarikat kontraktor saya. Masa tu Kelas C dan juga Besar tu Kelas C ya. Akhirnya alhamdulillah saya dapat juga satu projek, buat projek sekolah lebih kurang dalam 3.5 juta. Tetapi nasib saya kurang baik lah. Saya tak cakap malang lah, kurang baik. Pada ketika projek yang saya dapat tu tahun 2008, pada masa itulah kegawatan ekonomi. Maksudnya bukan kegawatan ekonomi, harga barang-barang binaan meningkat, naik sampai kepada mencecah 60%. Maknanya kalau projek itu bernilai 3 juta, kos yang terpaksa saya tanggung mencecah hampir dekat 4 juta macam tu. Jadi akhirnya projek tersebut berjalan sekerat jalan, terbengkalai, tidak dapat disiapkan dengan sempurna. Projek tersebut ditamatkan kontrak dan saya dikenakan denda oleh kerajaan Malaysia
Dan disenarai hitam kan? Senarai hitam kan. Oleh MOF. Mesti confirm kena senarai hitam MOF. Jadi akhirnya saya terpaksa bekerja semula, kan, kembali bekerja makan gaji balik semula dengan kawan saya. Okey, yang juga merupakan seorang kontraktor dan juga pemaju di Manjung lah. Kan, buat satu permohonan di Johor Bahru. Tapi ketika itu saya tengah mencari-cari satu peluang bagaimana saya untuk memulakan kehidupan baru. Yang nak dapat kerja pun agak sukar, nak buat bisnes baru pun memang dah susah. Jadi satu je peluang yang saya nampak, iaitu dengan berbisnes forex. Bukan berbeza, berdagang. Dengan berdagang forex. Sebab perdagangan forex ni cuma dilakukan secara online saja. Jadi pada tahun 2008 saya telah mula mengenali saya telah mula mengenali apa itu forex. Jadi saya telah pergi banyak seminar mengenali tentang dagangan forex ni. Pada tahun 2008 saya telah menghadiri lebih daripada 7 seminar ataupun 7 guru yang telah mengajar saya berkenaan dengan ilmu forex. Dan daripada sana, di samping guru-guru yang telah mengajar saya, saya juga ambil inisiatif sendiri untuk belajar secara online dengan menghadiri webinar daripada luar negara dan juga membeli banyak buku-buku ataupun e-book berkenaan dengan forex trading. Akhirnya setelah 7 tahun saya berkecimpung dalam industri ni, dalam industri forex ni. Dalam tempoh 7 tahun tu memang saya proses pembelajaran lah. Banyak juga yang saya mengalami kerugian, banyak juga yang saya trade saya yang tidak menjadi. Tetapi alhamdulillah, berkat kesabaran saya, berkat kajian saya, berkat apa yang saya telah pelajari selama ini, pada tahun lepas, bulan 12 tahun lepas, alhamdulillah saya punya trade semuanya boleh katakan lebih pada 80% mendapat keuntungan. Oh, maksudnya setiap 10, 8 untung. Ya. Oh, dahsyat. Jadi sampai ke satu tahap, sebelum saya bekerja di Johor Bahru, saya telah mendapat satu pekerjaan dengan syarikat multinasional MRCB. MRCB. Jadi sebelum tu saya forex belum lagi berapa stabil lah. Okey. Jadi bila saya dah bekerja dengan syarikat MRCB, jaga satu projek sana. Jadi bila pendapatan saya di forex ni dah melebihi daripada pendapatan saya di MRCB sebagai senior project manager. Jadi saya mengambil keputusan untuk berhenti buat forex ni secara full time. Pada waktu itu gaji saya sebagai senior project manager adalah, cerita dah. Cerita je lah. Pada waktu itu gaji saya sebagai senior project manager adalah lebih daripada RM12,000 sebulan. Bagus. Saya buat trading secara online full time, tetapi apabila sebab bisnes forex ni dia tak perlu banyak masa. Jadi masa saya banyak di rumah. Selepas 1 bulan saya boring, tak tahu dah buat apa. Bosan sangat. So duduk kat rumah, kan, kita buat trade. Lepas tu macam menunggu, macam ibu ayam mengeram telur, menunggu telur menetas. Kerja saya, bawa wife saya pergi pasar, balik, lepas tu buat pergi shopping, balik, tengok wayang pun tak tahu cerita apa dah lagi nak tengok. Semua dah tengok. Tengok TV pun dah bosan. Akhirnya saya fikir eloklah saya kerja balik semula. Kan? Just untuk for fun je lah. Akhirnya kawan saya panggil, kebetulan dia ada satu projek baru nak dibuat di Johor
baru sana, panggil saya untuk tolong dia. Jadi saya pun ambil kesempatan tersebut just untuk mengisi masa lapang saya lah. Jadi sebenarnya kerja sepenuh masa saya adalah berdagang forex. Dan kerja sambilan saya adalah sebagai pengarah projek. Pengarah projek, okay. Projek director lah. Jadi pada hari ini tanya, macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Tanya, macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Tanya. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan sekarang? Adakah tuan-tuan dan puan-puan mahu gaya hidup seperti saya? Ya. Di mana kerja sepenuh masa anda sebenarnya adalah kerja sambilan untuk mengisi masa. Lapang. Macam mana tuan-tuan? Tanya. Macam mana tuan-tuan? Adakah tuan-tuan mahu seperti saya? Oi, nak, mahu. Dia tak mahu. Mahu. Baik. Hari ini saya nak kongsikan 3 sebab kenapa specialnya tentang berdagang di forex ni. Istimewa je. Istimewanya berdagang di forex ni. Boleh? Kan saya dah ajar kan? Tepi, okay. Betul? Okay, yang pertama. Apa tu? Modal. Duit lah. Modal Duit. Okey. Kalau kita mula berniaga, kan, apa-apa perniagaan apa mesti perlukan modal besar, betul? Kat sini Mr. Stepot ada taska sendiri kan? Boleh kongsikan berapa modal masa mula buka taska? Masa saya mula buka dalam 60,000 lah. 60,000 modal Modal mula untuk Modal mula. Itu tak termasuk yang modal pusingan. Tidak termasuk. Tidak termasuk modal pusingan hingga 6 bulan. 6 bulan. Itu modal permulaan sahaja. Modal Permulaan that means modal untuk membina taska, menyiapkan barang-barang perkakas-perkakas, itu sahaja. modal pusingan bulan-bulan gaji pekerja. Itu kalau termasuk gaji pekerja selama 6 bulan tu lebih kurang dalam 20,000. 20,000 sudah 80,000. Agak 80,000 modal yang dah keluarkan tu, bila agaknya boleh dapat modal balik semula? Saya rasa selesa selepas 3 tahun. Selepas 3 tahun. 3 tahun baru dapat balik. Payback. Wow. Itu selesa. Selesa. Tu rasa That selesa means, tu belum lagi. bila 3 tahun tu meaning dia dapat balik lah untung. Break even lah. 3 tahun tu dia Pulang balik lah modal tu. dia punya pulangan tu dah dapat balik lah. Modal dah dapat. Sekarang the profit is there now lah. 3 tahun 3 tahun yang mana 80,000 kena ada standby Yes. cash. Saya yakin bisnes lain pun sama juga macam ini kan. Maknanya kalau 80,000 telah diperuntukkan untuk buka taska dalam tempoh 3 tahun tersebut, andai katalah tak ada orang nak hantar anak ke taska tersebut, apa jadi dengan 60,000 tadi tu? Ben je lah kan. Okey, saya nak kongsi Itu modal ni saya taruhan lah. sebagai taruhan investment kita lah kan. Ah. Tapi kalau tuan-tuan berbisnes